Wallahu a'lam. So itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kita nak menjaga, memastikan kelestarian sumber agama ni, sikap ahli hadis dulu dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, soal verifikasi riwayat. Cerita hak duk main ni. Betul tadi kita tanya, betul. Kita nak beramai. Tapi kita tanya tu, biar tanya tu bukan tanya semata-mata nak puas hati dengan jawapan ustaz, tak. Tanya biar kita puas hati dengan sumber yang ustaz berikan jawapan. Ustaz ambil sumber mana? Rujukan mana? Itu kena clear. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang kita bimbang pada hari ini, orang tanya betul, saya tanya ustaz tu, saya tanya ustaz ni. Dia tak pi kepada penjelasan detail soal nak verifikasi jawapan tu, otentik sumber. Ambil mana sumber jawapan macam ni? Kadang-kadang kita dengar sumber jawapan pelik-pelik. Uish, pelik jawapan macam ni. Main mana jawapan macam ni? Tuan-tuan dan puan sekalian. So sebab tu, ini soal berkaitan dengan verifikasi sumber. Ini sangat penting. Ini ambil contoh ulama hadis dulu. Mereka bukan tak boleh jawab, tapi mereka tunggu Nabi SAW. Mereka semak dengan Nabi. Mereka tanya dekat sahabat. Mereka rujuk. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Sirin, dia kata inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, yakni ilmu hadis ini, dia adalah agama. Walaupun dia merujuk pada ilmu hadis, tapi kita boleh ambil manfaat dia. Maka rujuklah pada siapa. Tengoklah siapa yang kamu nak ambil agama kamu. Tengok dia tu. Tuan-tuan, kita bukan diajar untuk judgemental, nak buat judgement kat orang. Tengok orang tu macam tak berapa ni sikit, tak berapa nak sunnah sikit, tak boleh pakai. Tak. Islam tak sampai ke tahap tu. Dia tengok dalam bab apa. Kalau hak yang jenis, tuan-tuan dan puan sekalian, hak yang jenis tak semayang, hak yang jenis, tuan-tuan dan puan sekalian, bercakap memang tak ada nas langsung, tak ada khayal sorang-sorang, tidak tutup aurat contohnya, minum arak, melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama, tentunya awal lagi kita tolak. Kena tengok daripada siapa. Ataupun tengok ni Syiah, tengok ni ajaran dan aliran sesat yang membawa pemikiran yang boleh merosakkan pemikiran umat. Kita lain, Islam kita kena ingat. Betul kita bagi anak-anak kita pergi mengaji, betul. Tapi kita kena guide supaya mereka mengaji benda yang betul dari sumber yang betul. Sumber kena betul. Yang jadi masalahnya, sebab tu ulama hadis dia ada, kita bahaskan topik. Orang yang mengaji akidah, mengaji manhaj, dia akan mengaji kitab apa? Manhaju at-talaqi wal istidlal. Prinsip dalam kita mengaji ni, mengambil ilmu, dan prinsip dalam kita berhujah dengan sumber ilmu tu, ada prinsip. Dia ada guideline, dia ada garis panduan. Bukan suka-suka. Bukan baca Quran tu ulah ikut suka. Bukan baca hadis ulah ikut suka. Tak boleh. Ulah ayat Quran ikut suka, ulah hadis ikut suka, tak boleh. Dia ada guideline. Sebab tu, nak mengaji guideline ni, dia kena mengaji cara disiplin ilmu. Bila mengaji cara disiplin ilmu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tengok asas apa yang kita kena perkukuhkan dulu pada anak-anak kita. Tentunya akidah. Sudah pasti akidah. Ada orang duk kata awaluddin ma'rifatullah, betul mengenal Allah. Betul lah akidah. Tak apalah dia nak cakap awaluddin ma'rifatullah, awal kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, kenal diri. Tuan-tuan, memang kita kenal Allah, yang kita mengaji al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, sifat Allah 99, nama-nama dan sifat Allah, nama-nama Allah yang 99 kita mengaji. Bagaimana uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari perspektif ibadat, menyembahnya, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah dengan melainkannya, mengesahkan Allah dari perspektif mengagungkan segala ciptaan-ciptaannya, ketentuannya. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. So itu antara contoh-contohnya. Ini akidah lah. Kalau tak perkemaskan soal topik akidah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia punya impact kepada amalan tak berapa nak bagus. Itu adalah realitinya.
Kenapa sahabat Nabi hebat? Sebab akidah. Sebab akidah. Dan akidah ni tuan-tuan, kita mengaji akidah ni, betul kita mengaji daripada kitab-kitab ulama terdahulu, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, mengaji akidah ni dia kena pengajian yang hidup. Maksud saya hidup ini dia tidak bersifat terlalu tekstual sangat. Kenapa saya katakan tekstual? Kena faham. Betul kita mengaji akidah Al-Quran, hadis. Tetapi kena relate dengan realiti kehidupan. Baru orang rasa hidup pengajian tu. Baru orang merasa mengaji akidah. Zaman sahabat Nabi, related. Contoh, perang. Tengah perang ni, Nabi kata kat sahabat, bangkitlah kalian. Qumu ilal jannati allati arduha as-samawati wal ard. Bangunlah kalian menuju ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Related. Perang nak pergi syurga. Contohnya pada waktu tu. Jadi dia ada tarikan. Jadi kita hari ni kita mengaji akidah ni, kita tengok kehidupan, pengurusan pekerjaan kita, pengurusan kehidupan seharian kita, pengurusan family kita, relate dengan uluhiyah kok mana, relate dengan rububiyah kok mana, relate dengan al-asma wa sifat kok mana. Itu saya katakan pengajian akidah yang hidup. Itu maksudnya. Sebab kalau kita boleh mengaji uluhiyah maksud apa, betul? Rububiyah. Tapi next apa next? Kita kena relate. Baru ada connection. Kena relate dengan amal, kena relate akidah dengan salat, kena relate intipati al-asma wa sifat. Sifat Allah al-Ghaffar, Ghaffar, pengampun, maha pengampun. Kita nak praktik kat mana dalam salat? Kat mana kita nak praktik dalam salat? Sifat Allah ar-Rahman, ar-Rahim, kat mana kita nak praktik dalam salat? Dalam kehidupan seharian kita, ketika mana kita bermuamalah dalam soal ekonomi, dekat mana kita nak praktis sifat Allah Ar-Razzaq? Praktik kat mana? Kita nak praktik kat mana sifat Allah Subhanahu wa taala? Mana lagi selain daripada ni? Ar-Rahim contohnya dalam urusan muamalah, hubungan, komunikasi manusiawi dengan orang bukan Islam, dengan alam, nak praktis kat mana? Ini pengajian akidah yang hidup, saya katakan. Kita semasakan dia. Semasa dalam mengurus kehidupan, baru dia bukan pengajian akidah, bukan saya kata yang lebih relevan dengan situasi sekarang. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu ulama-ulama bila dia bercakap, bila dia bercerita, dia akan relate, dia pasti akan relate. Walaupun dia akan cerita asas, dia akan relate. Cerita asas dia akan relate. Tapi anak-anak kita ni yang kecil-kecil ni yang kita kena tanam dalam minda mereka. Sebab kita berhadapan dengan realiti sekarang ni, soal verifikasi ni, bila orang dah sumber orang dah tak kira, orang dah tak cek. Ini cabaran-cabaran kita. Bila anak-anak kita pergi mengaji, pergi kelas ikut suka, pergi tanpa cek. Tak apalah, hampir dah mengaji dengan siapa pun, bacalah kitab apa pun. Betul sekarang ni dunia tanpa batas, dunia di hujung jari, fingertip semata-mata. Tetapi ia tak bererti kita biarkan tanpa kawalan. Tuan-tuan, komputer pun ada antivirus. Komputer pun ada, mana-mana sistem pun pakai firewall. Maknanya apa? Maknanya dia ada benda hak dia tak mau. Ada benda hak dia tak bagi masuk dalam komputer dia. Kalau kita download apa-apa application, ni anak-anak muda depan ni, dia keluar ads. Pasal apa? Pasal free, betul tak? Kalau kita tak mau ads tu, berita-berita ataupun apa dia panggil, iklan-iklan haduk nak itu, kalau kita tak mau, kita nak kena buat apa? Purchase, beli. Maknanya kita pun ada benda kita tak mau. Sedang tak sedang. Jadi demikian juga kita kena ajak anak-anak kita, ada benda hang boleh, ada benda hang tak boleh. Tanggungjawab siapa? Ada kata komputer tak boleh nak kawal, kita yang kena mengajar dan memberikan pendidikan kepada mereka. Saya bimbang, saya jumpa ramai kawan-kawan, kawan-kawan mereka Islam, tapi hari ini mereka bercakap dah lain macam. Dia mencari-cari kontradiksi antara Al-Quran dengan realiti hidup manusia hari ini. Dia cari, ni kontradik kat sini Quran. Pasal apa Quran cakap macam ni? Ini pasal apa? Hak ni yang nak tolak agama tu, nak tolak Quran pun dia nak tolak. Ada satu kumpulan lagi, dia nak tolak hadis. Dia cari kontradiksi hadis dengan Quran.
Kerja cari kontradik memang ada lah. Sedangkan ulama-ulama ahli sunnah, kerja buat ulama-ulama ahli sunnah ni, cuba untuk jamak, cuba untuk cari jalan penyelesaian, cuba untuk, dia panggil apa? Pengharmonian antara kontradik-kontradik yang dilihat secara literal. Ulama buat cari jalan untuk nak ni. Depa ada, depa cari kontradik. Untuk nak tolak Quran, untuk nak tolak hadis. Ini cabaran hari ni. Tuan-tuan, sebab tu verifikasi sumber ilmu ni sangat-sangat penting. Kita jangan main, tak apa, baca apiah kitab ni pun. Boleh je kita kaji ya. Baca kitab Syiah pun, baca lah kitab ni pun. Sebab tu ulama-ulama kita soal manhaj talaqi wal istidlal ni pentingkan soal baca buku yang betul, semak ulama yang betul, rujukan yang betul, hadis yang betul, ulasan pada Al-Quran dan hadis yang betul. Tu tujuan dia, bukan pasal tak bagi langsung semua orang tak betul, kita saja betul, tak. Tapi soal verifikasi. Ha? Tu tuan-tuan, soal yang ketiga. Yang keempat,